Bosannya duduk rumah time PKP ni Kalau lah ada something yang boleh bawa aku pergi dunia yang baru. Let's go. Hai guys, selamat kembali. Aku Syaza dan musim-musim PKP ni aku tahu korang mesti bosan gila duduk kat rumah kan. I know. Aku pun bosan sangat sampai buka YouTube channel ni. Kalau dah tak tahu nak buat apa, ini solusinya. Oculus Quest 2, sebuah all-in-one VR headset dari Facebook yang dalam penelitian aku adalah VR headset yang paling berbaloi yang korang boleh beli dekat pasaran sekarang. Dan harga dia dengan serendah RM1,450 sahaja. Tapi dengan syarat korang wajib ada akaun Facebook. Selepas korang realise poket korang dah berlubang, korang akan dapati dalam kotak ada satu headset, 2 biji controller, satu power adapter, satu Type-C to Type-C cable, tapi aku punya dah hilang, tak tahu ke mana sebab jarang pakai. And lastly, glass spacer untuk orang-orang yang pakai spectacles. Model yang aku beli ni adalah 64GB version, dan colour dia hanya datang dengan warna putih sahaja. Build quality dia ok, tak rasa murah, tak rasa premium. Mostly matte plastik dan aku rasa dia punya durability boleh tahan lah. Headset dia ni tak berat sangat, so kalau korang pakai sampai habis bateri, still lagi selesa. And then strap dia ni adalah getah, macam getah tali pinggan korang zaman sekolah rendah dulu. Stretchable. Very simple strap. Nak adjust dia senang saja. And then controller dia same material as the headset. Kat atas ni ada tracking ring, and then kat dalam ada button, A, B button dan juga XY button. Ada joystick kiri dan kanan. Ada Oculus Home button dan juga option button. Satu lagi adalah touchpad untuk thumb. Bahagian depan ada trigger button dan grip button. And then dia punya button kat sini semua adalah capacitive button. So maksudnya bila korang sentuh tapi masih belum tekan, dia boleh detect, kecuali grip button dan juga home button, option button. Ini adalah untuk simulate cara korang pegang trigger ni, sama ada korang genggam buat penumbuk ataupun korang buat penunjuk dengan satu jari, ataupun korang buka tangan korang macam ni. Very durable. In fact aku dah hantuk banyak kali lah benda ni dekat kursi, dekat meja. Still lagi in one piece. Tak ada cala pun sebenarnya. And then tepi ni korang buka, battery cover. Kat dalam ni ada sebiji bateri AA Bateri dia cepat habis, so kalau boleh elakkan pakai bateri cikai macam ni. Lagi better kalau korang pakai rechargeable battery. Okay guys, kita dah buka headset. Ini adalah facial interface. Bahagian sini adalah foam Keluar man. So mari kita tengok headset ni bahagian dalam pula. Kat sini kalau korang perasan ada speaker, ada dua kiri kanan stereo. Speaker dia aku panggil sebagai proximity speaker. Kenapa? Sebab dia tak terlalu kuat sampai semua orang sekeliling boleh dengar. Tapi at the same time, bila korang pakai speaker ni, dia tak duduk direct pun dekat telinga korang. Dia duduk dekat saja. And then dia tak sentuh pun, tak tekuk pun telinga korang. So that's why lah aku panggil proximity speaker. And then dia punya quality pun untuk tengok movie dan main game memang nice. Tapi kalau untuk dengar music exclusively, kurang sedap lah sikit sebab dia punya low end ataupun bass tak padu bagi aku. Tapi still lah ada. Okay, and then bahagian dalam korang boleh nampak ada dua lens. Kat tengah ni ada nombor. Ini adalah IPD settings indicator. IPD tu adalah interpupillary distance ataupun jarak antara dua mata korang bukan balai polis IPD. So IPD setting ni basically korang boleh adjust jarak lens ni mengikut jarak sebenar di mata korang. Cuma ada 3 setting saja. Okay, then bahagian luar pula, kat depan ni ada kamera 1, 2, 3, 4. 2 dia tembak bawah, 2 lagi tembak atas. Sekeliling ni ada ruang sempit, gap adalah ventilation holes Kat dalam ni ada kipas untuk active cooling. Tapi kipas dia senyap je. Bahagian kiri ada 3.5mm headphone jack, USB Type-C port, dan bahagian kanan ada LED indicator dan juga power button. Bawah kita ada mikrofon kiri dan kanan, stereo dan juga volume rocker. Alright, harap-harap korang dah kenal barang. So, mari aku baca iklan dari Oculus pula. 6 degrees of freedom head and hand tracking through integrated Oculus Insight technology. 64GB or 256GB storage space. Fast switch LCD 1832x1920 pixel per eye. 120Hz refresh rate. System on a chip Qualcomm Snapdragon XR2. 6GB RAM. 3640 mAh lithium ion battery.
Okay, now comes the part di mana aku cuba untuk racun korang untuk angkat Quest 2 ni. First reason kenapa Quest 2 ni bagi aku adalah the best VR headset yang korang boleh beli sekarang, sebab ia adalah all-in-one VR headset. Maksudnya korang tak perlukan komputer untuk guna headset ni main game ataupun layan media. Dalam Quest 2 ni ada prosesor Snapdragon XR2 dan prosesor Snapdragon XR2 ni adalah variant daripada Snapdragon 865 yang dipakai dalam handset-handset high-end macam Samsung Galaxy S20, Mi 10 ataupun Oppo Find X2, etc. Jadi, this headset is powerful enough to operate on its own. And then campur pula dengan integrated speaker, microphone dan juga bateri. Oculus Quest 2 ni adalah sebuah dunia yang lain yang korang boleh bawa ke mana-mana as it is, tanpa wayar, complete with its own operating system, app store dan juga downloadable games. Gone are the days yang korang perlukan PC yang power dan gedabak untuk main VR. And then dia tak habis kat situ. Kalau korang bosan dengan game-game yang dalam Quest 2 ni, sebab of course lah dia pakai mobile processor, grafik game-game yang dalam Quest ni pun adalah rendah je lah nak banding dengan PC. Korang ada pilihan untuk guna Quest 2 headset ni untuk main game-game VR yang ada dekat PC korang through Steam VR ataupun Oculus, menggunakan Type-C cable through feature yang dia orang panggil Oculus Link. But wait, there's more. Korang juga ada pilihan untuk tak guna Type-C cable pun dan guna Wi-Fi untuk streaming game dari PC direct ke headset ni through feature yang dinamakan sebagai Air-Link. Tapi aku lebih recommend Oculus Link daripada Air-Link sebab Oculus Link ni lagi reliable, dia punya bandwidth lagi tinggi, grafik dia lagi padu, dia punya connection pun lagi stabil. Air-Link tu dia leceh sikit nak set up dia sebab kena ada Wi-Fi router yang dedicated korang set sebagai access point. Lepas tu dia punya bandwidth pun very limited, dia punya connection pun selalunya drop. So aku tak recommend lah kalau korang nak main PC VR, pakai je Type-C cable dan Oculus Link. Oculus recommend pakai dia punya official cable, mahal nak mati. Tapi aku pakai kabel ni, aku beli dari Shopee dengan harga RM25 sahaja. Nanti aku share link kat korang. And it works fine. And next kelebihan yang ada dekat Oculus Quest 2 ni adalah dia punya display. Macam aku cakap tadi, dia pakai fast switch LCD dengan resolusi 1832 x 1920 pixel at 120Hz per eye. Dengar macam tak banyak kan, tapi kalau gabung dua-dua kiri kanan, resolution dia tu sebenarnya hampir-hampir 4K. Dan cubalah korang google kat luar sana tu, monitor 4K 120Hz, tengok harga dia berapa. Oculus berjaya compress display tu boleh masuk dekat headset yang kecil ni. And believe me when I say, dalam dunia VR ni, resolution dan refresh rate adalah dua faktor yang sangat penting untuk tentukan level of immersion dalam dunia VR. Tapi Quest 2 ni, kalau korang tenung lama-lama, still boleh nampak lagi lah individual pixel tu. Tapi bila main game dah, korang tak akan perasan dah. Bagi aku, Quest 2 punya resolution hit the sweet spot of VR gaming. Not too low sampai nampak pixelated, not too high sampai korang perlukan PC yang sangat-sangat power, RTX 3080 kurang-kurang untuk main game dengan full resolution. In fact, PC aku kat belakang tu pakai RTX 3060 dan aku main game PC VR boleh full resolution mostly, kecuali beberapa game yang demanding macam Microsoft Flight Simulator 2020. Tu belum cerita pasal refresh rate lagi. Masa headset ni mula-mula keluar dulu, Oculus lock dia punya refresh rate dekat 72Hz. Mind you, korang punya handset dan monitor yang biasa korang pakai tu adalah maksimum 60Hz sahaja. So, bila tukar pergi 72Hz, memang rasa dia punya smoothness tu. And then lepas tu, Oculus roll out firmware update dan unlock 90Hz. And then recently, pada 120Hz. 120Hz. Memang smooth, bateri di awang-awangan. Tapi ada certain game je lah yang support 120Hz. Next reason untuk beli Oculus Quest 2 ni adalah dia punya inside out tracking system. Dulu-dulu nak main VR ni kena ada headset, controller dan juga lighthouses, iaitu sistem tracking outside in. Basically lighthouse tu macam kamera yang duduk kat luar untuk track pergerakan headset dan controller dalam 3D space tu. Dan setup macam tu memang leceh lah, nak bawa benda ni ke mana-mana kena bawa lighthouse tu sekali, dan lighthouse tu pula kabel dia panjang berjela lah sebab kena letak jauh kan. Dua lighthouse jauh, kena letak dua. Dan kalau nak eliminate tracking blind spot, kena tambah satu lagi lighthouse dekat belakang. So 3 lighthouses dengan kabel yang bermeter-meter panjang. So memang leceh lah. Tapi menggunakan teknologi inside out tracking, Oculus pakai 4 biji kamera dan beberapa IMU sensor, Initial Measurement Unit Sensors. Combine dua tu, tracking dia memang padu, precise dan juga laju. Dan yang paling penting, tak leceh.
And last reason untuk beli Quest 2 ni adalah convenience factor. Ada banyak features yang menyebabkan headset ni very easy to enjoy. First feature yang aku sangat suka adalah pass-through mode. Kalau dulu pakai headset, bila ada orang luar tepuk tangan kau, terkejut mak kau. And then nak bercakap dengan orang, kena buka headset dan sebagainya. Nak pasang balik, nak dapatkan dia punya comfortable fit tu lama tau. So nak buka pasang tu leceh lah. Tapi Oculus introduce pass-through mode. Dia pakai kamera kat depan ni, dia stitch kamera kanan dan kamera kiri. Dia boleh overlay apa yang kamera ni lihat dalam headset. So kalau korang nak tengok dunia luar, korang hanya perlu tap di bahagian kiri atau kanan headset 2 kali, pap, dan dia akan automatically overlay apa yang kamera tu nampak dekat bahagian luar. And the best part is it's in 3D. Bukan macam korang tengok dengan kamera, macam korang tengok mata sendiri, tapi ada filter black and white. So it's very convenient. Dia punya pass-through mode ni so good. Sampai masa aku layan movie ataupun tengok anime, aku boleh makan dan minum tanpa buka headset. Next convenient feature adalah stationary mode. Kalau dulu-dulu nak main VR, kena ada ruang yang luas. Tapi bila Oculus introduce stationary mode, korang boleh main VR ni dekat mana-mana yang korang nak. Main kat ruang tamu, nak main kat ruang makan, nak main kat dalam bilik, semua boleh. So basically korang pakai headset, enable stationary mode, dia akan project satu circle sekeliling korang. So kalau korang stay within that circle, korang boleh main macam biasalah. Tapi the moment kalau korang rapat sangat dengan circle tu, sekejap lagi dia akan overlay pass-through mode tu untuk bagi warning pada korang. In fact, during the weekday, aku kena jaga anak saudara aku, umur dia 10 bulan. Selalunya aku tidurkan dia dalam buaian dekat ruang tamu, dan aku kena jaga dia lah, tak boleh tinggal lah masa dia tidur. So apa aku buat, aku pakai Quest 2 ni untuk layan movie dan anime. Dan disebabkan dia ada proximity speaker, telinga aku tak tertutup. So aku masih lagi boleh monitor anak saudara aku tengah tidur sambil-sambil tengok movie, layan anime. #babysitter 2021. Oh, and then speaking about movie, nak layan media pakai headset ni memang terbaik. Dalam dia punya app store ada banyak apps yang boleh simulate cinema ataupun big screen. Korang boleh layan movie macam korang duduk dalam cinema betul. Ada skrin besar, ada kerusi semua. Cepat-cepatlah habis corona. And last convenient feature dalam Oculus Quest 2 ni adalah hand tracking. Bila korang browsing, leceh sebenarnya nak pakai 2 biji controller ni, selalu kena pegang lah macam mana kan. Tapi Oculus include feature hand tracking. Basically, kamera kat depan tu, bila dia nampak tangan korang, dia boleh baca tangan korang, jari jemari korang, dia akan masukkan dalam dunia VR tu. Dan korang boleh guna tangan korang untuk navigate dan browse dalam Oculus menggunakan beberapa gesture daripada tangan korang. Pinch to grab and hand pointing, home button, option button dan sebagainya. Tak perlu nak pakai controller setiap masa. Bateri pun jimat. Dah excited belum? Okey, mari aku kurangkan sedikit excitement korang tu. Quest 2 ni ada beberapa kelemahan, dan yang pertama adalah fatal bagi sesetengah orang. Untuk gunakan Oculus Quest 2 ni, korang perlukan Oculus account, dan untuk guna Oculus account, korang perlukan Facebook account. Yes, you heard it right. Disebabkan Oculus ni dimiliki oleh Mark Zuckerberg, dia wajibkan semua pengguna Oculus untuk ada Facebook account. Mark Zuckerberg cakap, "This is for security reasons." Ada orang cakap, "Okay, fine, take my Facebook account." Ada orang lain cakap pula, "Ini tak ada kerja lain lah ni, nak farming data, nak jual kepada third party." Dasar Mark Zuckerberg. Senang cerita, think what you want, but it is what it is. Next weakness adalah controller blind spot. Disebabkan tracking dia menggunakan kamera, so anytime controller ni pergi off kamera, contohnya di bahagian bawah ataupun belakang, tracking dia akan jadi bingung sedikit. Bila aku main game archery, aku draw string dan anchor controller dekat bawah dagu. Controller ni dah keluar daripada field of vision kamera kat depan ni, so tangan dia macam jadi spasm in game lah. So that's the tracking blind spot. Tapi ini akan hanya menjadi masalah bila controller goes off camera untuk jangka masa yang lama. Kalau kurang daripada 1 saat, no problem lah, sebab controller ni masih lagi ada IMU sensor dekat dalam. So kalau korang rapid shooting ke, macam piang, ataupun korang hayur pedang ke belakang sekejap je, pergi depan balik, no problem lah, controller ni masih lagi boleh continue tracking tangan korang. Next weakness adalah lens fogging. Lens Oculus Quest 2 ni sangat-sangat sensitif dengan perubahan suhu. Contohnya kalau korang simpan headset ni dalam bilik yang beraircon, and then korang bawa dia keluar dan main di tempat yang suhu bilik, sekejap lagi dia akan kabur. Dan bergantung kepada perubahan suhu dari sejuk ke panas ataupun panas ke sejuk, dia punya fog tu ataupun kondensasi boleh terhasil sama ada di luar ataupun di dalam lens.
Kalau di luar lens senang lah, korang ambil kain, korang wipe lah, cepat sikit. Kalau kondensasi di bahagian dalam, korang kena tunggulah. It's okay, nanti dia akan hilang dengan sendiri, tapi ambil masa sikit lah. Oh, by the way, kalau nak wipe dia punya lens, kena dry wiping dengan microfiber cloth Jangan pakai cleaner apa-apa, nanti boleh rosak lens dia. And speaking about lens, next weakness headset ni adalah cahaya matahari. Jangan risau, Mark Zuckerberg bukan vampire. Or is he? Korang janganlah buang tebiat main Quest 2 ni tengah-tengah panas atau simpan kat direct tempat matahari kan. Sebab Quest 2 ni dia punya lens, dia boleh fokus cahaya matahari dekat display kat dalam tu dan boleh burn a hole in the display. Also in your pocket. Okay, that's all the weaknesses. Now comes the segment di mana aku really try to make you want to spend your money. Or not. It's up to you. Duit korang kan, suka hati korang lah, korang nak buat apa. Nak like ke, nak komen ke, nak subscribe pun suka hati korang lah kan. I'm begging you. So, apa kata putusnya? Aku beli Oculus Quest 2 ni dengan harga RM1,469. Unfortunately, sebab aku cari seller yang termurah, aku tak dapat redeem coin, aku tak dapat cashback dan juga tak dapat free shipping. Shopee. And with that kind of price, aku berani cakap ini adalah VR headset yang paling berbaloi yang korang boleh beli sekarang. Ui, zaman-zaman dulu nak main VR, dah lah headset mahal. Lepas tu kena build PC yang padu. And then game-game VR yang baru-baru keluar dulu pun memang mahal sikit darah. But now, tak sampai RM1,500 pun untuk langkah portal ke dimensi yang lain. RM1,500 nak pergi Krabi pun tak dapat. Lepas tu bukannya boleh pergi hari-hari pun. Lepas tu bukannya boleh pergi pun. And now, kalau korang dah rasa ready untuk check out item dalam shopping cart, mari aku bagi sedikit tips and tricks untuk pakai Quest 2 ni. First tip adalah customizability. Of course, Oculus Quest 2 ni adalah all-in-one VR headset ready to go on its own, but that doesn't mean that you cannot make this better. So, ada banyak aksesori yang official ataupun third party yang korang boleh add on dekat Quest 2 ni. Macam aku punya personal setup, aku pakai VR earphone cucuk dekat 3.5mm headphone jack ni. Tali dia pendek sikit so supaya tak serabai. And then dia ada earphone holder kat tepi, so korang boleh sangkut kat tepi je, tak payah terjuntai kan. Sound quality dia of course lah lagi nice daripada dia punya inbuilt speaker ni. And yang penting dapatlah privacy bila korang main game. And then strap asal dia ni bagi aku dah cukup selesa. Aku pakai berjam-jam pun tak ada masalah. Tapi kalau korang tak puas hati dengan strap dia, nampak cikai sangat, korang boleh beli. Ada yang official dari Oculus tapi mahal nak mati. Tapi korang boleh beli dari third party, banyak brand kat luar sana, Bobo VR, AMVR yang nice, yang lagi selesa. And then battery. Even though built-in battery dia boleh tahan around 2 to 3 hours, tapi mana cukup untuk gamer sejati macam aku. So aku nak maksimalkan bateri dia, aku pakai power bank yang aku jarang pakai. Aku ikat dekat strap belakang ni and then cucuk dengan kabel yang pendek. 20,000 mAh weh hui, boleh main VR sampai juling mata-mata. Tapi keep in mind, kalau korang nak main game sambil power bank tu charge, korang kena pakai power bank yang ada output minima 2.1 ampere. Kalau korang pakai yang lagi rendah daripada tu, kemungkinan headset ni dia takkan charge sambil main, ataupun dia punya bateri tu dia akan menurun tapi dengan slow lah. So ingat minimum 2.1 ampere output. And then kabel dia aku pakai jenis magnetic cable, sebab kalau korang selalu cabut cucuk kabel dekat type C port ni, kemungkinan boleh rosak. So pakai yang magnetic, tinggal dia punya kepala kat dalam, just pakai magnetic lah untuk cabut dan cucuk. Dan kalau korang rasa power bank 20,000 mAh tu berat sangat, pakai je yang kecil. Ada sampai yang kecil 5,000 mAh pun ada, yang slim tu. Oh, cakap pasal juling tadi, ini tips kedua. Bila korang first main game VR, korang akan rasa mual dan loyak. It's very normal. Reason dia simple saja. Bila korang main game VR, mata korang nampak korang berjalan, tapi deria badan korang tak rasa pergerakan. So otak confused lah, tu rasa mual, rasa loyak. So awal-awal main game VR, avoid dulu game-game yang perlukan pergerakan across the map. Game-game yang intensif lah. Fokus dulu dekat game-game yang duduk statik sahaja. Aku recommend 2 game macam tutorial lah untuk main game Oculus ni, iaitu First Contact dan juga First Steps. Biasakan dulu main 2 game tu lah, nanti korang akan rasa lebih selesa bila main game VR yang lain-lain. Next tip, bila nak beli game VR, kalau boleh research dulu, sebab game-game VR ni kalau yang best-best tu agak mahal dan setiap game ada level of kepeningan dia bila main. So beli game berdasarkan ketahanan korang bila main VR. Pro tip, lagi lama korang main VR, sebenarnya lagi upgrade ketahanan daripada loyak dan mual bila main VR. Oh, by the way, first few time korang main VR, korang akan alami satu fenomena yang dipanggil body transfer illusion. Ni satu fenomena yang berlaku bila korang main game VR lama, korang buka headset dan korang kembali ke dunia reality, korang tengok tangan korang
korang rasa pelik, ni bukan tangan aku ni, rasa macam tangan orang lain. Memang trippy gila. Tapi jangan risau, ini adalah normal occurrence dan it will go away on its own after some time. Tapi bila dia dah pergi, dia takkan jadi balik lah. So if it happens to you, savor that moment while you still can. And last tip, bila main VR, it's very easy to forget about your actual surrounding. Jadi bila main VR, kena berhemah, be aware of your surrounding at all time. Tak adalah terbang duit ataupun lebam mata je lagi. Yang penting bila main game VR, jangan lupa diri, jangan lupa anak bini. Kalau single, jangan stay single, stay hydrated. Apa aku melalut ni? Okay guys, itu saja dari aku untuk video kali ini. Aku harap aku membantu korang untuk membuat pilihan. Tak adalah mindless shopping addiction sangat kan. Do like, comment and subscribe kalau korang suka video ni. Kalau tak suka pun lantak korang lah. Janji like, comment, subscribe. Kalau korang ada apa-apa suggestion untuk aku review next, do drop it in the comment section below dan aku akan cuba mula untuk menabung. Ikutlah korang nak aku review apa, gadget ke, kereta ke, makanan ke, sabun ke, semua aku nak review. Alright guys, thanks for watching. See you in the next video. Roger and out.